dia banyak terlibat dalam latihan jet fighter lah sebenarnya. Maknanya Malaysia beli jet dan untuk buat maintenance salah satu latihan latihan salah satu offset program dengan manufacturer adalah kena buat latihan secara lokal. So saya terlibatlah pada tahun 1996 MiG-29, MiG Kapten Marussia, F-18 dan sehingga insyaAllah alhamdulillah sehingga sekarang lah sebenarnya saya masih dianggap sebagai perintis lagi lah. Sebab apa, tak ramai orang caburkan lagi benda dalam dunia kreatif ni dalam bidang yang sangat serius macam ni lah. Betul. Kita boleh sembang lagi lepas ni tentang kenapa saya rasa benda ni perlu ramai yang ceburi sebenarnya. InsyaAllah. So begitulah sikit sebanyak. Betul. Kalau kata dalam grafik design berkenaan dengan yang macam ni, selalunya saya kalau dalam kepala saya sekarang ni guna Photoshop, guna AI, setakat itu je. So tak pernah terfikir dalam kepala saya, boleh buat jet, boleh buat so itu rupanya. So sebenarnya benda ni luas. Sebenarnya dia bukanlah dia fokus hanya dia start dekat cuma design dekat PC, flyers, buat banner, flyers. Yes, exactly. So kalau katalah yang tu rupanya siap buat jet tempur Encik Nazri. Jet fighter, jet pejuang. Subhanallah. Yang tu yang saya tak apa, kejap lagi kita akan pergi macam mana Tuan Nazri maklumkan tadi. Okey, Tuan Nazri, saya kalau katalah saya sebagai student politeknik ataupun college community ni, saya nak tahu juga kadang-kadang bila kita dalam kita meletakkan diri kita untuk in future aku nak jadi apa? In future aku nak pergi ke bidang mana? So kalau katalah dalam dunia grafik ni sendiri, kalau kita tengok macam mana perkembangan bidang reka bentuk grafik ni yang ada dalam negara kita pada masa kini dan jangkaan terhadap bidang ni untuk industri di Malaysia. So macam mana Tuan Nazri? Okey. Bagus soalan ni. Sebenarnya kita kena faham grafik ni adalah elemen atau wajah pada sesuatu komunikasi. Dia adalah wajahnya. Grafik ni mesti ada dalam advertising. Dia mesti ada dalam dunia branding. Dia mesti ada dalam contohlah saya bagi kategori dua, satu print artwork ataupun press media. Mana yang melibatkan print, ada dia psychology of graphic sendiri, ada artwork dia sendiri. Kalau melibatkan screen artwork, benda-benda melibatkan digital, sama sekarang semua dengan media sosial semua, dia ada psikologi dia sendiri. So sebenarnya dalam dunia grafik ni dah pelbagai dah. Termasuklah saya boleh terangkan satu lagi dalam dunia latihan pula contohnya, ada psychology of grafik juga kat situ tersendiri. So benarnya dia dah melibatkan pecahan dunia grafik tu sendiri, ada aplikasi dia. So kat sini sebenarnya student boleh pilih dia minat yang mana. Memang pun ada staff saya pun dia memang minat untuk print artwork je, benda yang melibatkan printing je, dia suka. Sebab dia nak fast punya result. Ada tu dia minat interactivity, minat multimedia, dia minat interaktif, dia suka sound, dia suka apa. So dia jadilah multimedia composer. Ada pula tu dia memang minat contohnya broadcasting. Broadcasting juga adalah dia punya grafik dia tersendiri. So basically grafik ni memang elemen yang berkaitan dengan teks, elemen yang berkaitan dengan ilustrasi, fotografi, videografi. So sebenarnya dia luas. So benda ni saya termskan 3 dululah, broadcasting, multimedia ataupun print. So student boleh pilih. Macam saya 3 mood ni saya boleh create. Saya minat juga benda printing. Saya suka juga benda yang result yang cepat. Contohnya saya minat juga buat poster, saya minat buat corporate image, logo dan sebagainya saya suka. Logo saya tu lagi simple tapi lagi orang boleh ingat, lagi saya suka. Lagi kalau corporate logo lain pula dia punya ni. Satu lagi pula, selain daripada medium tadi tu, sebenarnya boleh juga student ni fokus kepada dia minat apa, corporate ke, entertainment ke, begitu tau. Ada setengahnya dia minat membuat benda serius dia minat buat corporate image sebuah syarikat. Grafik. Dia ada setengahnya dia minat untuk buat multimedia. Mungkin multimedia ni luas, dia boleh buat advertising, digital advertising, dia boleh buat interaktif punya business presentation. Dan ada setengah dia minat buat print saja. So print ni contohnya press ad lah, magazine ke, editorial, anything about material, editorial. So benda tu sebenarnya banyak pilihan. Kalau rasa tak nak buat semua, boleh ambil pilih yang mana satu suka.
ataupun menggunakan kemahiran masing-masing. Kalau boleh melibatkan grafik dalam multimedia contoh, of course dia kena faham juga programming sedikit. Kalau boleh melibatkan broadcasting, dia kena kerja dalam jemaah yang besar. Jemaah yang besar lah. Dia memang ada dia punya hierarki dia dan memang dia ada dia penghususan dia tersendiri lah. Ada setengah graphic designer dia suka satu set laptop, dia nak buat kerja print, dia suka deal dengan 1-2 klien macam tu, dia puas hati, okay, that's fine. Dia suka buat label produk saja ke, tapi tu print lah. So kategori dia print, multimedia ataupun broadcasting. Pilih ya. Betul. So kalau kata Tuan Nazri, dalam kategori-kategori yang Tuan Nazri maklumkan tadi tu, boleh kata, okey, macam ni lah. Saya meletakkan diri saya sebagai anak muda sekarang ni. Kita orang akan fikir jenis macam mana tau? Yang mana yang akan datangkan duit pada aku? So dalam kategori-kategori yang Tuan Nazri maklumkan tadi tu, yang mana yang okey, kita boleh kata semua pun datang, semua pun boleh menjana pendapatan dan sebagainya. Yang lagi boleh stabil dan dalam Malaysia ni dia boleh pergi sustain, dia boleh steady sampai ke beberapa tahun ataupun sampai dia orang pencen ke atau macam mana. So silakan Tuan Nazri. Okey. Mungkin ada komen. Dia memang ada sedikit kekeliruan sebenarnya kepada student grafik ni. Ataupun orang art ni. Sebab dia orang ni secara rasmi dia orang belajar ke tidak ke. Dia sebenarnya ada dua. Satu Tuan Nazri, kadang-kadang ada juga yang jenis student mak yang isi borang, kau pergi belajar. Ya. Betul. Kan? Betul tak? So, okay, dia tengok anak dia ni suka conteng dinding lah apa benda semua selama ni, dia suka create something apa je. Okay, kau pergi belajar dekat ni. Kau pergi belajar dekat politeknik ke, college community ke, so benda-benda macam ni. So, saya setuju dengan Tuan Nazri tadi. Teruskan Tuan Nazri. Okay, dia sebenarnya sama ada kita ni nak jadi memberi khidmat ataupun kita ni nak kepuasan diri. Okay, so dulu kita kena faham sebab nanti designer ni dia keliru. Dia rasa aku buat ni, aku buat apa aku suka. Sedangkan dia sedang serve klien. Dia sedang dia sedang work out dengan satu produk branding ataupun campaign. Jadi kat situ kadang-kadang banyak yang, minta maaf sekarang kan, kita punya student kita ni dia nak buat benda yang dia suka saja. Color yang dia suka, padahal color tu kena reflect kepada sasaran produk tu. Kadang-kadang kena kaji sasaran dia punya psikografik, demografik kan. Jadi bendanya sekarang dia orang rasa dia orang tak boleh survive. Kadang-kadang susah nak survive sebab very kompetitif dia cakap. Sebab sebenarnya bukan very kompetitif. Kadang designer dia tidak ke hadapan, expresskan produk dia berdasarkan guideline atau garis panduan sasaran tadi. Dan tak cukup tough tau, tak cukup solid. Dan maka jadilah banyaklah berlaku kadang dia orang ni rasa kecil hati. Saya tahu dia orang ni art kan, orang seni kan, dia kecil hati. Dia rasa dia dah buat ni bagus, dia sensitif. Semua jiwa raga. Jadi kena pastikan kita nak buat untuk kepuasan diri ataupun kita buat ni untuk kita serve masyarakat. Kita serve lah, maknanya kita buat sebagai mereka lah. Merekakan sesuatu untuk orang lain. Contohnya kita nak buatkan orang ni kenderaan je tu kan, takkan ikut kesesuaian kita, ikut kesesuaian apa yang dia nak, dan mungkin faktor rumah dia kecil, besar, saiz mana pula sesuai untuk kenderaan rumah dia. Tapi kita boleh menyelesaikan masalah dia. Tapi untuk diri kita buatlah kerja kita sendiri. Itu buat kerja macam kepuasan diri. Sebab tu ramai mereka grafik ke apa semua, dia ada dia punya karya dia tersendiri. Kerana dia buat painting juga, kerana dia buat produk dia tersendiri. Itu suka hati dia kepuasan diri untuk melepaskan dia punya bakat yang ada dalam diri dia. Tapi untuk dia serve masyarakat, dia kena sedar yang dia sedang berkhidmat. Jadi benda ni yang tak sedar. Jadi kebanyakannya berarti jadi dia orang ni tak ke depan tau. Ramai kita ni designer grafik kita ni tak berani ke depan buat presentation sebab dia rasa dia ni halus sangat lah kan. Jadi susah. So kena faham grafik itu adalah visual communication, komunikasi visual. Nak communicate dengan siapa? Communicate dengan masyarakat kan. So dia kena kenal masyarakat. So dia kena berhadapan dengan masyarakat. Maknanya sekarang mereka grafik sebenarnya sangat diperlukan dalam masyarakat. So dia kena kaji masyarakat, sosial masyarakat tu kena faham. Nak buat sesuatu benda yang canggih untuk contohnya corporate Petronas, dia kena faham corporate company itu macam mana. So maknanya graphic artist ni level dia tinggi sebenarnya. Dia bukan sekadar buka Photoshop tek, itu belum menjadi level qualified yang graphic artist lagi.
Betul. Artis ni dia kena faham masyarakat, dia kena tahu dunia luar. Lagi dia cerdik, lagi dia tu banyak pengetahuan am, lagi dahsyat. Lagi bagus. Dan dia juga dia boleh mencorak masyarakat tau sebenarnya.